سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومعلمنا ولمشايخنا ولأرواح القبور من المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب رسالة التوحيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. يا من هو في علمه كائن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عزه لطيف، يا من هو في ذاته قديم، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده منير، يا من هو في سلطانه قوي، يا من هو في فعله عزيز، يا من هو في عطائه كبير، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekalian yang saya kasihi, sebelum daripada membacakan kitab Risalatul Tauhid muka surat 42 yang menerangkan dalil sifat maknawiyah yang 7, maka terlebih dahulu saya menerangkan sedikit sebanyak berhubung dengan Sa'ban. Walaupun sudah separuh Sa'ban itu berlalu, takut-takut sebulan penuh dalam kerugian, maka saya menerangkan sedikit sebanyak berhubung dengan Sa'ban itu. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun, Sa'ban. Shin ialah syarab. Dalam bahasa Melayunya kemuliaan. Ulwun dalam bahasa Melayunya ketinggian. Ba, birrun dalam bahasa Melayunya kebajikan. Alif, ulfatun dalam bahasa Melayunya jinak. Nun, nurun dalam bahasa Melayunya cahaya. Birrun kebajikan dalam bahasa Melayunya kebajikan. Jadi artinya Sa'ban datang menemui umat Islam pada tiap-tiap tahun ialah untuk memberikan 5 perkara kepada umat Islam. Patutnya kita pada tiap-tiap tahun meningkatlah, bertambah majulah mengenai dengan 5 perkara yang ada di dalam bulan Sa'ban itu. Sin, sarab maknanya ialah kemuliaan. Besok di negeri akhirat ada orang yang dimuliakan oleh Allah dan ada orang yang dihina oleh Allah. Berbahagialah, selamatlah orang yang beroleh kemenangan dan orang yang beroleh kemuliaan itu. Sebalik daripada itu, binasalah, cilakalah orang-orang yang dihina oleh Allah. Jadi supaya kita dapat kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat,
Maka jadikanlah sepanjang hidup ni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata mencari keridhaan manusia. Nak mencari keridhaan Allah itu sehingga kita dapat melakukan kemuliaan-kemuliaan yang pada sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dengan takwa hakiki. Takwa hakiki itu ialah mulut kata takut, hati gerunkan yang ditakut itu, dan anggota bertindak. Itu nama takut yang hakiki. Kalau sekadar mulut saja berkata takut, sedang hati tidak gerun dan anggota tidak bertindak, maka itu tidak mencapai kepada arti kata takut yang hakiki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang banyak takutnya, yaitu orang yang takutnya secara hakiki. Itulah garis panduan kalau nak mulia pada sisi Allah. Satu kemuliaan yang hakiki, maka hendaklah meletakkan diri kita takut kepada Allah. Sehingga apa yang diperintah oleh Allah kita patuh, kita taat atas dasar takut kita. Bukan ikut orang buat, kita pun buat, tetapi ialah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di negeri akhirat besok tak ramai. Sebab orang yang takut tu tak ramai. Kebanyakannya takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Na'udzubillah. Bagi mencapai takut yang hakiki itu, kerana ketakwaan itu adalah sifat bagi hati, maka hati itu adalah selalu diberikan zikrullah, istighfar, tasbih, salawat, baca Al-Quran. Kalau kita tinggalkan 5 perkara ni, hati kita tidak dapat sifat takut. Bila tidak dapat sifat takut, maka tidak mencari kemuliaan pada sisi Allah, maka sibuklah kita mencari kemuliaan pada sisi manusia. Besok di negeri akhirat Allah tidak muliakan, malahan Allah Ta'ala hina. Na'udzubillah. Terlanjur kita berada dalam bulan Sa'ban yang mulia, mari sama-sama kita lakukan zikir-zikir, istighfar, tasbih, salawat dan baca Al-Quran, bagi mengingatkan saudara dan saudari yang masih cuai dan lalai dalam bidang yang tersebut, kerana sibuk cari duit, cari makan, cari minum, cari perempuan, sampai terlupa, terlalai berhubung dengan zikir, istighfar, tasbih, salawat dan baca Al-Quran, sehingga sudah hampir kepada mati, sifat takwa belum dapat lagi dan belum mengumpul akan perkara-perkara yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca zikirnya. 1, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Zikir yang kedua, La ilaha illallah qabla kulli ahad, La ilaha illallah ba'da kulli ahad, La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad, La ilaha illallah qabla kulli ahad, La ilaha illallah ba'da kulli ahad, La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu
أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل أحد. Istighfar Saban. Yang pertama, Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar yang kedua, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar yang ketiga, Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tasbih yang pertama, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Tasbih yang kedua, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Tasbih yang ketiga, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari semua, kena lakukan. Kalau tidak, nanti tidak dapat sifat takwa, tidak mencari kemuliaan pada sisi Allah. Kalau tidak mencari kemuliaan pada sisi Allah, nanti kita dapat penghinaan dari Allah. Betapa malunya, betapa sengsaranya kita di hadapan Allah. Yang pada masa itu tidak berguna lagi anak-anak, harta-harta dan kebesaran-kebesaran kita. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Kemudian ulun, dalam bahasa Melayu ketinggian. Ketinggian itu ya, sebab besok di negeri akhirat surga yang paling tinggi ialah surga Firdaus. Sehingga Nabi menyatakan, kalau kamu nak masuk dalam surga, mintalah surga Firdaus.
Di dalam surga itu pula Allah Ta'ala tinggikan orang-orang yang orang-orang yang telah mengimani Allah dengan 700 derajat. Jadi derajat yang paling tinggi ialah derajat para rasul, para nabi, dan orang mati syahid, dan wali-wali Allah. Jadi kita juga inginkan derajat yang tersebut di negeri akhirat. Kalau nak dapat ketinggian di negeri akhirat besok dengan derajat yang tinggi, ialah dengan iman tasdik. Iman tasdik itu ialah iman yang jatuh dalam hati. Kalau tidak jatuh dalam hati, itu nama bukan iman tasdik, iman ilmu. Saya tahu, dalam pada saya tahu, tapi tak diamal. Saya faham, tapi buat tak faham. Banyak orang katakan, saya tahu, saya faham, tapi maklum-maklumlah, faham-fahamlah, saya belum mampu lagi, saya lemah lagi, dan berbagai-bagai lagi. Jadi iman yang tasdik itu ialah iman yang sudah jatuh dalam hati. Kalau takut tu jatuh dalam hati. Kalau sayang tu sampai jatuh dalam hati. Macam itu nama dia tasdik. Macam kita sayangkan orang rumah kita, jatuh dalam hati. Kalau tak tidur dengan dia, kita tak boleh tidur. Ya, seminggu tak nampak dia, ya, hati tak tentu arah. Ya, itu namanya sudah jatuh dalam hati. Tapi kalau belum jatuh dalam hati, maka hati itu tak apa-apa. Dapatkan kita dengan Allah macam tu, kita dengan Rasulullah macam itu, kita dengan Islam macam tu, tasdik hati. Macam Nabi Muhammad tu punya tasdik, ya, dengan Allah Ta'ala sampai ada takut, sampai ada sayang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melebihi daripada segala yang lain. Kalau kita tidak dapat iman yang tasdik, maka tidak sampai kepada anggota beramal. Itu yang membuatkan kita tidak dapat ketinggian kerana tidak beramal. Cuma mulut ada cakap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, beriman kepada Islam, tetapi anggota tidak dapat beramal. Baik itu tidak dapat ketinggian. Na'udzubillah. Yang ketiga, birrun. Dalam bahasa Melayu, kebajikan. Jangan dicuaikan kebajikan. Sebab kebajikanlah bekal mati. Yang lain tak bawa. Ingat semua. Duit-duit, harta-harta, rumah-rumah, pangkat-pangkat, ya, pakaian, semuanya tinggal. Yang kita bawa dan boleh menjaminkan kita ialah kebajikan. Inilah yang dicuai-cuaikan, yang dilalai-lalaikan oleh umat Islam kerana sibuk dengan dunia. Padahal dunia nak ditinggalkan. Menangis besok kita, meraung besok kita, menyesal besok kita di negeri akhirat. Sebab kebajikan kita tidak kumpul daripada sekarang. Kerana kita berada dalam kalangan orang-orang yang lemah iman, ya. Orang yang lemah iman itu orang yang tidak tasdik, maka hatinya sudah terhijab mengenai dengan akhirat. Maka seolah-olahnya dia tidak kembali di akhirat. Seolah-olahnya dia akan duduk di dunia ini. Sebab itu segala keperluan dunia adalah sangat-sangat diambil berat, sedang akhirat adalah sangat-sangat dicuaikan. Macam kita ni wallahualam. Macam mana kita punya susah, macam mana kita malu kita, takut kita kepada Allah, wallahualam. Sebab cuai sangat, lalai sangat. Kenapa ni? Sebab penekanannya daripada rumah tangga kepada masyarakat, kepada pemerintah, politik dan lain-lain menekankan keduniaan dan kebendaan. Tak ada yang menekankan keakhiratan. Sampai khutbah Jumaat itu pun menekankan tentang dunia dan benda, pembangunan tu, pembangunan ni. Padahal khutbah Jumaat bukan itu, ya. Zaman Nabi tak ada menekankan kebendaan. Sebab kebendaan itu sudah dihabuankan oleh Allah dalam dunia ni. Tak payah cerita lagi, tak payah cakap lagi, memang sudah dihabuankan oleh tiap-tiap orang, ya. Jadi khutbah Jumaat itu menekankan tentang akhirat, tentang surga, tentang mati, tentang azab-azabnya, tentang nikmat-nikmat surga. InsyaAllah ta'ala.
Jadi kebajikan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang-orang yang berat timbangan amal baiknya dalam kehidupan yang diridhoi. Itu yang kita nak dapat. Kehidupan yang diridhoi besok. Kerana banyak kebajikan. Banyakkan kebajikan. Tak rugi. Penat-penat kita, usaha payah kita kerana mencari kebajikan itu tak rugi. Ya. Sebab Allah Ta'ala itu dah sebut. Ya. Kebajikan itu adalah dalam kehidupan yang diridhoi. Tetapi tidak mudah nak dapat kebajikan tu. Pertama dengan ilmu. Kalau ilmu tak ada, tidak boleh dapat kebajikan. Itu yang rata-rata orang zaman sekarang tak dapat kebajikan banyak. Kerana ilmu tak ada. Tak ada macam zaman Nabi, zaman para sahabat. Mereka banyak ilmu. Maka sebab itu mereka banyak berbuat kebajikan. Ya. Semua orang dah tak mau belajar macam mana. Patut-patut ni pekerja Telkom ni kan banyak ni. Datanglah semua belajar. Kalau mencari bekerja menjalankan tugas boleh, apa pula belajar tak boleh. Itu sebabnya mereka sudah tidak percaya kebajikan itu boleh menjamin di negeri akhirat. Itu saudara-saudari semua, ya. So malang kita, na'udzubillah. Jadi kalau ada ilmu aja tak cukup, tak boleh dapat kebajikan. Kena ada makrifat. Kenal Allah, kenal Islam, ya, kenal Rasulullah, kenal rumah Allah. Kalau tak kenal dengan Allah, buat tak kenal. Buat tak kenal tak ada hubungan dengan Allah. Tak kenal dengan Rasul, tak kenal dengan Islam, na'udzubillah, ya. Tak dapat kebajikan lah. Macam kita tak kenal seseorang, kita tak bagi salam. Kalau kita kenal, kita bagi salam. Bagi salam itu sudah dapat kebajikan. Dan dengan Islam, dengan KP-KP tak dapat kebajikan. Sehingga Allah kata dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa mengambil selain daripada Islam menjadi ad-din, maka sekali-kali tidak diterima. Makin banyaklah yang Allah Ta'ala tak terima. Sebab tidak dengan Islam. Na'udzubillah. Fikirkanlah, dengan kepala otak tu asyik memikirkan dunia ni saja. Ya? Fikirkan tentang akhirat. Sebenarnya Allah Ta'ala memberi kepala otak tu bukan untuk memikirkan dunia, untuk memikirkan pengabdian kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi diri kepada aku, kepada Allah. Jadi untuk dapat iman tasdik, untuk dapat ilmu, dapat makrifat, dapat Islam, sampai dapat ulun dan dapat birun, jalannya mujahadah. Lawan seteru. Seteru ada 4. Kalau seteru tak dilawan, nombor 1 nafsu. Nafsu yang nak kita lawan, nafsu apa? Amarah, lawamah, mulhimah. Itu kena lawan. Kalau tak lawan, habis. Kita kena tawan. Kena tawan, tak boleh dapat iman tasdik, tak boleh dapat ilmu, tak dapat makrifat, tak dapat Islam. Kalau sudah ditawan oleh kena lawan. Amarah, lawamah, mulhimah, kena lawan. Ingat tu? Jangan sibuk dengan lain perkara je, ya. Itu sebabnya sekarang kita ni tak dapat ulun, tak dapat birun kerana ditawan oleh nafsu. Apa kata nafsu? Kita ikut. Dua yang nak dilawan ialah dunia. Dunia itu musuh kita. Dunia yang kita nak lawan dua. Satu, dua yang haram. Dunia yang haram, lawan. Sikit pun kalau boleh jangan. Kalau ada dunia yang haram, tak boleh dapat ulun, tak boleh dapat birun. Ketinggian tak dapat, kebajikan tak dapat.
Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makalah olehmu yang baik-baik, yang halal-halal. Dan beramallah oleh kamu dengan amal yang soleh. Kalau orang tak boleh amal soleh, sebab makan bukan daripada yang halal. Banyak makan yang haram. Na'udzubillah. Ya. Orang dulu apa boleh sembahyang sampai cucu Nabi Muhammad tu, Zainal Abidin tu, hari semalam dia sembahyang 1000 rakaat. Hari semalam 1000 rakaat. Kenapa banyak macam tu? Sebab mereka adalah makan yang halal, tak ada makan yang haram. Jadi kena lawan lah. Ya. Dua, yang halal lebih-lebih. Kena lawan. Kita nak yang halal tu lebih-lebih, belanjakan pada jalan Allah. Jangan ada lebih. Sekarang kita sudah lebih yang halal. Itu pasal ini tak boleh dapat, tak boleh dapat ulun, tak boleh dapat birun. Yang halal tu lebih. Pakaian yang halal lebih, makan yang halal lebih, rumah yang halal lebih, semua yang halal nak lebih. Diri kita pun nak lebih, kita pun nak lebih. Kita rasa macam bangga, puas, seronok. Padahal cuma ditengok aja, tak digunakan. Rumah yang beratus-ratus ribu tu pun yang ditidur satu bilik je. Bukan semua bilik kita tidur. Tu, ya. Ada satu orang perempuan, dia nak jual rumah dia 600 ribu. Duduk taruh hati. Buat rumah sana, menunggu dia mati. Baru sekarang pula ingat. Alhamdulillah, daripada tak ingat langsung. Dia nak jual rumah banglo dia 600 ribu. Allah alam lah, boleh laku atau tidak. Mata wang dah jatuh. Mujuk mata Mahadi tak jatuh. Elok mata Mahadi itu yang jatuh. Baru nak ubah suai rumah pun 5 juta belum buat, baru nak ubah suai. Macam mana tak jatuh mata wang? Elok mata Mahadi itu jatuh. Jatuh buta lah mata dia. 3 yang kita nak lawan, makhluk. Tak kira siapa orangnya. Anak kita, bini kita, bapa kita, jiran kita, saudara mara kita. Kalau ada ciri 3 ni, lawan. Jangan nak tunduk-tunduk, nak ikut-ikut, tak tentu pasal. Satu, kapi. Kapi. Jangan nak kawan-kawan dengan orang kapi, nak berkompromi dengan orang kapi, nak bersatu dengan orang kapi. 2, munafik. Nah, munafik-munafik ini jangan kompromi. 3, dengan orang fasik. Kita pun fasik macam mana? Nak lawan. Buang dulu kefasikan kita. Dosa-dosa maksiat itu jangan diteruskan. Berhenti. Taubat. Kerana dalam bulan Saban Allah Ta'ala menerima taubat hambanya, menerima kemaafan dosa hambanya. Jangan terus-menerus. Nanti terlajak-lajak sampai bulan Ramadan. Itu yang banyak orang bulan Ramadan puasa dapat lapar dan dahaga. Sebab meneruskan dosa dan maksiat di samping ia berpuasa. Tu ada pula orang perempuan dia berpuasa letih buka aurat. Nampak? Rugi lah. Tu dapat lapar je, dapat dahaga je. Pahala puasa tak dapat kerana ditolak oleh dosanya yang banyak. Orang perempuan. Buka aurat, tutup aurat. Apa untung? Untung tutup aurat, ya, kerana tak ada orang mengorat. Dan dapat pahala. Kalau puasa untung. Orang perempuan buka aurat, kena aurat. Modal lah lebih. Bila sudah buka aurat, nak make up. Celorang-celoreng, tak tentu pasal. Belanja make up tu pun lebih. Itu pun belum tentu orang jantan mau. Betul tak? Penat make up buka aurat orang jantan cuma tengok aja. Berarti tengok pula betina lain, bukan tengok dia saja. Bodoh betul orang perempuan. Alah, tutuplah, pahala dapat, selamat daripada seksa Allah Ta'ala. Satu helai rambut saja Nabi Muhammad kata. Tapi orang tak percaya dengan Nabi Muhammad. Percayakan Mahathir Muhammad. Tengok kalau Mahathir Muhammad suruh pakai topi besi pun orang UMNO pakailah saya. Ya, ataupun jadi sumbat punggung dengan besi pun orang semua sumbatlah saya.
Tak payah berak lah kau semua, kata Mahathir. Ni tengah mata wang jatuh ni. Sombat punggung kau dengan besi. Saya ingat semua orang ikut lah. Tapi kalau Nabi Muhammad yang cakap, siapa pun tak peduli. Na'udzubillah. Wallahu alam lah, boleh mati sebut Allah, boleh sebut Rasulullah, tak boleh, wallahu alam. Tapi tengok gaya kita ni sangat-sangat degil dengan Allah, degil dengan Rasulullah. Itu yang orang perempuan, ya. Mereka berpuasa kuat, orang perempuan jangan lawan. Puasa nombor satu kuat. Tapi dalam pada itu mereka banyak puasanya tak dapat pahala. Mengumpat suka, buka aurat suka, macam tu. Na'udzubillah. Satu helai rambut masuk neraka 70 tahun. Orang perempuan tu nampak satu helai rambut yang disengaja lah supaya orang laki-laki nampak kecantikannya, menarik perhatian laki-laki, 70 tahun. Sekarang tak percayalah, mana ada neraka, mana ada siksa. Tapi ingat, tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Tak ada cantik macam mana pun mati. Kaya macam mana pun mati. Betul tak? Berkuasa macam mana pun mati. Tunggulah besok macam mana. Betul ke? Ataupun cuma hayal-hayal aja kot. Saya tengok makin dia orang buka aurat makin tak laku lah. Jadi anak dara tua lah. Tempat saya tu ada 2-3 orang. Orang panggil opah dara. Dah tua tapi anak dara. Opah dara. Dah 55 tahun, 56 tahun. Kadang-kadang saya bisik, tak nak kahwin ke Pak? Mana ada orang tak lagi. Rupanya dulu ragat lah. Buka sana, buka sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Ya. Kita orang laki-laki dah boleh menilai benda-benda buka ni barang murah. Tu yang dibungkus-bungkus tu mahal. Tu yang terdedah-dedah di kaki 5 tu murah, bangsa 40 sen, 50 sen. Tapi yang dalam sana yang dibungkus-bungkus dalam kotak, dalam plastik tu mahal tu. Orang perempuan tak tahu menunjukkan kemurahan diri. Dia yang orang laki-laki cuma tengok, alah kau ni murah, kau dah buka sana buka sini. Jangan-jangan dah second hand ni. Semua orang dah pegang kau. Orang lain pun kata lama-lama jadi anak dara tua. Na'udzubillah. Kalau kata tutup aurat itu tak laku, cepat bohong. Dia ada jodohnya oleh Allah Ta'ala. Anak saya tu yang tutup aurat, kenapa cepat laku? Tak ada sampai 20. Tak ada sampai umur 20 tahun. Allah. Itu yang cucu saya banyak. Sampai 36 cucu. Kerana anak saya kahwin cepat. 14 tahun dah orang tanya. 16 tahun dah kahwin. 18 tahun dah ada anak. Nah apa? Astagfirullahaladzim. Ada pula buka aurat makin tak laku lah. Boleh tutup aurat? Bukan kau orang yang saya tutup. Orang perempuan sebelah tabir tu. Tahu. Tapi kau orang ada bini. Kena suruh tutup. Jangan ikut cakap bini. Tahu tak? Tutup. Kamu mau tutup, abang kahwin lain. Macam tu. Yang mau tutup aurat. Kau boleh jalan lah. Sebab orang perempuan ni kalau tak tutup, dia besok menarik kita. Inilah suami aku yang mengizinkan, yang suka, yang seronok saya buka aurat. Sampai dia bangga, dia menggah, isteri ni cantik lawa. Kalau engkau masukkan aku dalam neraka, masukkan juga laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Baik itu, suami yang isterinya buka aurat, tidak marah, nama dayus. Suami dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Laki-laki dayus tidak masuk surga. Itu banyak besok orang laki-laki. Masuk neraka, Mahathir, masuk neraka. Itu Datin Hasmah, Datin gila babi itu tak tutup orang. Jagalah. Dayus dah tetap tak masuk surga. Dayus la yadkhulul jannah. Dayus tidak masuk. Nak masuk surga ke tidak? Tak nak. Ada keling kepala tu. Itulah ngaji pula ngantuk. Itu tersilap dengar lah tu lagi. Ada pula tak nak masuk surga. Belum apa tu. Dah masuk neraka lah kalau macam tu. InsyaAllah ta'ala. Azamlah, janganlah masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua dimasukkanlah oleh Allah ke dalam surga ini, insyaAllah. Kena mujahadah. Dan yang keempat, yang kita nak lawan tu musuh syaitan. Satu cara yang ditunjuk oleh Nabi
nak boleh lawan setan, sebab setan itu tersembunyi, ya. Nak dipukul tak boleh, nak diburu tak boleh, nak diikat tak boleh, tetapi kita boleh lawan dia. Nabi kata salah satu daripadanya ialah sentiasa berwudu. Nak tidur, nak berjalan, juga berwudu. Setan takut. Dua, bangun malam solat tahajud. Rajinkan bangun malam solat tahajud. Kahwin tu bertujuan nak dapat solat tahajud, supaya isteri kita dapat gerakkan kita untuk sembahyang malam. Bukan gerakkan kita roman chicken round. Tahu, ada pula midnight pun ada, ya. Tujuan kahwin macam tu. Carilah orang perempuan yang boleh menolong kita beribadah macam tu. Jangan tengok lawa, ragut, handsome apa, bak merosakkan kita. Petang-petang pun dia ajak kita, bang pasal malam, bang makan malam. Kita pula kalah, bang tumbang, bang tumbang. Ni saya tebal pun tumbang, janggut tebal pun tumbang, badan tegak pun tumbang. Apa nak jadi? Orang perempuan jangan main. Nabi Adam pun kalah dengan Siti Hawa. Nabi Adam pun kalah, takkan anak cucu Adam tak kalah. Bang, kata Siti Hawa, saya dah makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Abang kalau sayangkan saya, ikut makan bang. Nabi Adam pun tumbang. Ya Hawa, habis. Nampak? Ada Allah tu, ya. Sayang-sayanglah, jangan berkata untuk pasal sampai membinasakan diri kita. Jadi selain daripada itu, jadi orang yang pemurah. Nak lawan setan, ada air semayang, bangun malam, tahajud, jadi orang pemurah. Kita kedekut, setan suka lah. Kalau tengok muka, ini muka kedekut. Kita punya member, senang aja. Belajar pun tak masuk, sebab kedekut. Tak boleh lah dapat. Kemudian ulfah, maknanya jinak. Jinak dengan Allah, jinak dengan rumah Allah, jinak dengan kitab Allah, jinak dengan agama Allah. Kalau nak dapat itu dengan nafsu mahmudah. Apa nafsunya? Mutmainah, radiyah, mardiyah, kamil. Lagi saya ulang lagi sekali. Nafsunya ialah mutmainah, radiyah, mardiyah, kamil. Baru jadi jinak. Kalau tak dapat nafsu 4 ni, liarlah jawabnya. Tengok, yang jinak banyak ni aja. Ada yang jinak terus sampai tertidur-tidur, ya. Melilih air liur basi. Itu dah terlalu jinak lah. Tahu, dah habis. Itu dia sepak dia. Sama-sama mengaji pula kata dah habis. Lepas itu dia tanya, ada minuman? Kalau di masjid lah. Dia tanya dah habis, kata, ada jamuan? Itu disepak je. Ngadu? Kalau tidak tak jinak. Itu yang orang semua liar, satu kampung liar dengan Allah Ta'ala, liar dengan Islam. Macam UMNO, liar sungguh dengan Islam, ya. Dengan Barisan Nasional juga Barisan Nasional sampai hari kiamat. Jadi nak dapat tu, kalau saudara kena lakukan zikir nafsu yang saya sampaikan pada buku Mari Beribadah tu, ya. Kalau mutmainah, zikirnya hak. Kalau nafsu radiyah, zikirnya hayyun. Nafsu mardiyah, zikirnya qayyum. Nafsu kamil, zikirnya kohar. Tapi sekarang latihan berzikir, berwirid ini sudah tak ada. Semua orang berlatih pesta, hiburan, sokan, music, nyanyi. Nah itu, nak menyambut Ramadan pun, diambang Ramadan. Menyambut kedatangan Ramadan dengan konsert The Brothers. Itu Selcom PR. Saya tengok dia punya poster, ya. Diambang Ramadan dengan konsert The Brothers. Main tu, ya. Nak menyambut Ramadan pun dengan The Brothers.
Lanjut ada uncle ya. Main tu the setan, the babi, the tool. Main nak nyambut Ramadan lah dengan konsert. Astagfirullahaladzim. Saya ingat pun akan datang pun kalau ceramah agama ni tutup orat, orang tak mau dengar, orang tak mau datang. Kena buka orat. Tuan-tuan guru kena pakai seluar dalam aja. Ceramah tu kena pakai seluar dalam. Saya ingat baru dapat sambutan. Kalau tidak tak dapat sambutan lah. Semua orang dah dedah sana, dedah sini, buka sini. Kalau tutup-tutup orat ni orang dah tak mau tengok dah. Kena buka orat baru orang tengok. Iyalah. Macam saya lalu tak ada siapa pun boleh tengok saya. Tapi kalau amu yang lalu semua tengok. Pasal dia buka sana, buka sini. Baik itu latihan dia. Dulu kita kalau nak tengok orang telanjang kena pergi pantai. Sekarang tak bayar. Duduk kondominium aja. Siang malam pagi petang dah nampak orang telanjang. Nak pergi sembahyang tu pun tengok orang telanjang dulu kat kolam mandi. Nanti balik Jumaat pun tengok lagi. Puasa pun malah habis lah. Itulah kerja. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah taala lakukan. Jangan ikut orang ramai lah. Orang ramai sudah terlalu lalai, sudah tertipu. Na'udzubillah. Nurun, cahaya. Cahaya itu kalau kita dapat cahaya tidak sesat lah. Kerana ada cahaya yang menerangi. Itu insya-Allah tidak sesat kepada kafir, tidak sesat kepada dosa-dosa dan maksiat, kemungkaran dan kemungkaran. Dengan taufik, pertolongan Allah. Ini taufik ni. Pertolongan Allah sudah ada. Tapi kenapa tak boleh amal? Kerana tak dapat hidayah. Jadi taufik, pertolongan Allah. Hidayah, petunjuk Allah Ta'ala. Jadi selalulah doa, ya Allah beri taufik hidayahmu. Sehingga aku ada kejayaan dalam bidang-bidang ni lah. Sarafun, ulun, bidun, ulfah. Sebab taufik hidayah itu adalah anugerah daripada Allah. Orang-orang yang dikehendaki saja oleh Allah, maka jadilah dapat taufik dan hidayah. Kalau tidak mengaji ni pun tak boleh dapat. Yang ditolong oleh Allah nak dapat mengaji agama banyak ni aja. Tapi yang belajar universiti beribu-ribu. Macam tu ya. Kenapa? Allah tidak bagi taufik. Dalam pada yang sama-sama mengaji ini, yang dapat hidayah pula lagi sedikit. Jadi takut-takut tak dapat taufik hidayah daripada Allah, selalulah mohon kepada Allah, insya-Allah. Nampaknya pengajian kitab ditangguhkan. Kerana masanya panjang. Saban ni kerhat. Habis bilang saban, habislah. Kita kena cerita pada Ramadan. Sekian saja wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah adada kulli harfin kutiba abadal abidin wa dahrud dahirin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna